membentangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang usahawan dan latar belakang syarikat. Yang pertama ialah latar belakang usahawan. Beliau diberikan nama Nik Ikrami bin Haji Omar. Beliau berasal daripada Kedah dan menetap di Selangor. Antara latar belakang pendidikan beliau, yang pertama, beliau merupakan pelajar Maktab Mahmud. Seterusnya, beliau meneruskan pelajarannya ke peringkat STAM. Seterusnya, beliau meneruskan pelajarannya ke peringkat Universiti Islam Madinah selama 2 tahun dan meneruskan Master Pendidikan Islam di Malaysia. Antara perjalanan beliau sebelum memulakan bisnes TMK Travel and Tours. Yang pertama, beliau menguruskan syarikat MKN Travel and Tours pada tahun 2016. Seterusnya, beliau membuka sebuah anak syarikat di bawah MKN Travel and Tours yang dinamakan sebagai Orange Travel. Namun, disebabkan oleh masalah COVID-19, lalu beliau terpaksa menutup syarikat Orange Travel tersebut. Beliau tidak berputus asa dan mengambil langkah seterusnya, iaitu dengan membuka sebuah syarikat Kurban dan Akikah pada tahun 2019. Pada tahun 2022, beliau telah membuka sebuah syarikat sendiri yang dinamakan sebagai TMK Travel and Tours. Seterusnya, antara sedikit sebanyak latar belakang syarikat TMK Travel and Tours. Yang pertama, TMK Travel and Tours ditubuhkan pada tahun 2022. Seterusnya, TMK Travel and Tours diuruskan sepenuhnya oleh Encik Ikrami bin Haji Omar. Antara matlamat TMK Travel and Tours ialah menyediakan pakej, kemudahan serta menghulurkan bantuan kepada jemaah untuk menunaikan ibadah dengan selesa dan baik. Ketika penubuhan TMK Travel and Tours, Encik Ikrami menguruskan semua hal-hal berkaitan syarikat tersebut sebagai contoh marketing, sale, operation dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian visi, misi dan juga objektif syarikat. Visi syarikat ini adalah untuk menyediakan pakej umrah yang lengkap dan terjamin kepada semua masyarakat. Manakala misi syarikat ini pula adalah untuk memastikan semua jemaah umrah mengetahui dengan lebih terperinci tentang ibadat yang mereka kerjakan. Selain itu, syarikat ini juga mempunyai beberapa objektif. Yang pertama, menyediakan penginapan yang terbaik untuk para jemaah. Yang kedua, memberikan perjalanan yang lancar. Yang ketiga, pengurusan yang cekap. Yang keempat, memberikan harga yang berpatutan. Yang kelima, pengisian yang menyeluruh. Yang keenam, penyimpanan yang profesional. Yang ketujuh, fleksibel kepada semua pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan pelbagai alternatif untuk menyelesaikan semua masalah pelanggan. Seterusnya, kita beralih kepada strategi pemasaran syarikat. Terdapat pelbagai strategi utama yang perlu diatur dan dimiliki oleh sesebuah syarikat bagi mengekalkan reputasi sebuah syarikat untuk lebih membangun. Okay? Berdasarkan syarikat TMK Travel and Tours yang dimiliki oleh Encik Nik Ikram bin Haji Omar ialah membuat satu peta jalan, iaitu yang dikenali sebagai roadmap lah, dalam jangka masa tempoh 1 tahun. Okay? Dengan wujudnya roadmap ni, jadi kita boleh kesan objektif, misi, visi mana yang tercapai ataupun tidak. Encik Nik Ikram ni dia dapat detect, dibahagikan kepada 4 kuartis. Jadi dia detect dalam 4 bulan pertama visi mana yang tercapai. 4 bulan seterusnya objektif dia menjadi ketat. Okay? Seterusnya kelebihan membuat roadmap dalam jangka masa 1 tahun ni ialah usahawan itu sendiri dapat meluaskan skop pemasaran. Meluaskan skop pemasaran dari segi apa? Iaitu dengan mengetahui apa yang perlu dijual, siapakah sasaran pasaran yang dikehendaki oleh syarikat. Okay? Sebagai contoh, Encik Nik Ikram ni, diorang kecilkan diorang punya target market, iaitu diorang memilih golongan guru-guru di Malaysia. So, macam mana diorang nak nak dapatkan target market guru-guru? Dengan cara diorang membuat research untuk mencari data guru-guru di Malaysia yang mana yang sudah mengerjakan umrah ataupun tidak. So, bila diorang dah dapat data tu, analisis semua data guru-guru, diorang dapat detect okay, sekolah ni ada beberapa orang guru yang belum. So, diorang akan buat iklan, tarik minat guru-guru tu untuk mengerjakan
menawarkan package umrah ataupun haji dekat syarikat orang. So dengan ada target market yang kecil, kita dapat nampak kecil tapi guru di Malaysia meluas. So benda tu akan jadi dapat menarik tumpuan lebih ramai lah di situ kan. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat Yasin Aidit untuk menyambung, untuk meluaskan, menerangkan lagi strategi yang dimiliki oleh syarikat Encik Nik Ikram. Sekian, terima kasih. Seterusnya, Encik Nik Ikram telah melaksanakan satu strategi di mana beliau mengadakan kursus secara percuma. Kursus secara percuma ini dilaksanakan bagi tujuan membimbing para jemaah berkaitan ilmu ketika menunaikan umrah. Jadi, strategi ini mempraktikkan para jemaah untuk melakukan amal sunnah ketika atau semasa menunaikan umrah. Jadi, strategi ini penting bagi memastikan para jemaah yakin dengan syarikat beliau dan ingin menunaikan umrah atau haji bersama syarikat beliau. Akhir sekali, Encik Nik Ikram telah melaksanakan satu strategi di mana beliau memilih targeting Facebook Ads secara berkesan. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau mengatakan bahawa beliau hanya memasarkan targeting Ads kepada view masyarakat Islam yang berminat akan info-info atau video berkaitan keagamaan. Jadi, keadaan ini penting bagi memastikan masyarakat Islam yang melihat video atau info itu akan tertarik dan mempunyai niat untuk menunaikan umrah bersama syarikatnya. Seterusnya, strategi yang dicadangkan oleh syarikat. Yang pertama, meletakkan pencapaian yang tidak terlalu tinggi. Bagaimana yang kita boleh lihat dalam industri lepak, Encik Ikrami mempunyai target yang tinggi. Oleh hal yang demikian, beliau pernah mengimpikan pencapaian dan keinginan yang terlalu tinggi menyebabkan beliau amat tertekan kerana tidak boleh mencapai target tersebut. Beliau juga menyatakan bahawa kadang-kala perkara sebegini ada baiknya dan ada-kala ada tidak baik. Hal ini kerana sesuatu strategi sepatutnya disusun secara berpada-pada dan strategi yang mana lebih utama. Sebagai contohnya, para golongan usahawan meletakkan target yang tinggi, misalnya ingin menjadi bilioner. Tetapi akhirnya apabila usahawan dapat mencapai target seperti keinginan pada wang ringgit, keinginan ini tidak akan habis sampai bila-bila. Namun begitu, kita memerlukan wang ringgit untuk hidup selesa dan bahagia. Sebagai contohnya, pemilik syarikat, apabila sudah kaya, beliau mula lupakan keluarga, anak isteri, staf-staf yang ada ketika membangunkan syarikat bersama. Seterusnya, target harus seiring dengan kejayaan. Apabila kita meletakkan satu kejayaan, biarlah kejayaan itu seiring dengan apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita bawakan. Sebagai contoh, ketika usahawan ni sibuk mengejar target, iaitu usahawan ni dia nak apa yang untuk perniagaan dia membangunlah. Jadi dia akan lupa orang yang membantu dia semasa melakukan perniagaan. Jadi apa yang dibolehi dan apa yang dicapai membuatkan usahawan itu melupakan diri dan membuatkan usahawan tersebut berada pada tahap yang bawah semula. Namun demikian, Encik Ikram dia berpuas hati dengan apa yang beliau ada pada saat ini, kerana target beliau pada setiap tahun kian bertambah, iaitu beliau membolehi 10 juta pada setiap tahun. Namun dia menginginkan 20 juta pada setiap tahun. Bukan itu sahaja, para usahawan ni tidak sepatutnya melupakan diri. Usahawan sewajarnya sentiasa bersyukur. Oleh itu, Encik Ikram perlu sentiasa memotivasi diri, iaitu mengapa kita mahukan kejayaan atau berjaya. Jadi dengan kata ini, sentiasa berusaha untuk mengubahkan kehidupan ke arah yang lebih baik.
Seterusnya, konklusi untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya dalam sesuatu bidang perniagaan perlulah berusaha keras tanpa mengira pahit getih seperti yang dihadapi oleh Encik Ikram dalam memajukan syarikat TMK Travel and Tours yang Berhad. Setiap kejayaan yang dikecapi oleh beliau bukannya sekadar harta tanpa usaha, namun ada tenaga, wang ringgit dan masa yang boleh dikorbankan dalam membangunkan sebuah syarikat yang menumpukan perkhidmatan umrah dan haji sehingga ia dikenal ramai orang serta mendapat kepercayaan orang ramai. Oleh itu, setiap perniagaan yang dijalankan mestilah mempunyai pelbagai strategi dan kaedah bagi meningkatkan lagi mutu perniagaan sehingga mampu mengaup keuntungan dan mencapai target syarikat. Itu sahaja perbincangan daripada kami. Sekian, terima kasih.